Baiklah, bertemu lagi. Kita ada baki lagi 3 soalan yang nak ditanyakan untuk melengkapkan 9 soalan kita pada malam ini mengenai tajuk kita adalah mengenai Al-Arqam ini sendiri dengan penerbitan makalah dan juga risalah seks, dan juga kita nak dedahkan sedikit apa yang dilakukan amalan-amalan yang sesat. Jadi bersama-sama kita masih lagi bekas pengikut Al-Arqam iaitu Encik Muhammad Zawawi. Baiklah, saya nak tengok sini sebenarnya risalah-risalah ataupun makalah yang diterbitkan tu. Antaranya yang paling terbaru sekali, yang terakhir, yang terbarunya ialah inilah seperti yang saya boleh saya katakan tadi. Syurga dunia, syurga yang disegerakan. Kalau boleh kamera tengok mungkin boleh fokuskan. Okey, dia sebenarnya berbentuk risalah di dalam sampul ni, dia sebagai sampul dan berbentuk risalah. Ya. Dan ini adalah jenis isinya. Ini pula makalah yang ada dalam itulah isi yang ada kononnya macam surat. Bingkisan Bingkisan dari tanah suci Mekah dan Madinah. Okey. Yang lebih Yang di dalam ini, tu kalau dalam ada bahasa Arab sekali jannatul dunia hiya jannatul ajilah. ya. Syurga dunia, syurga yang disegerakan. Kita nak ke soalan yang ke-8, soalan yang ke-7. Sorry, kita bersama dengan penonton kita. Silakan. Berikan nama, asalnya daripada mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarafuddin bin Omar. Daripada mana? Shah Alam. Daripada Shah Alam. Okey. Saya ingin naikkan satu soalan. Apakah kandungan yang terdapat di dalam brosur seks itu? Ya. Dia tak lebih daripada penulisan mengenai teknik seks yang merupakan suatu hal yang sangat mengaibkan, kerana mengaibkan nama Allah dan Rasul, suatu kelucahan yang melampau. Kalau kita lihat di sini ada disebut daripada perenggan akhir sekali mengaitkan bahawa Nabi akhir zaman adalah merupakan tokoh seks sepanjang zaman. Ini yang disebut, saya gariskan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pemimpin agung kita itu adalah bapa seks seluruh zaman. Ini suatu kenyataan yang sangat memalukan. Itu penghinaan yang sangat dahsyat kepada Rasulullah. Dan apakah kehadiran Rasulullah itu tujuan itu semata-mata. Sedangkan Rasulullah dihantar ke dunia adalah untuk membawa ajaran akidah, syariah dan akhlak. Okey. Tapi kenapa dikaitkan dengan seks yang melampau begini, dengan disertakan dengan makalah dan teknik-teknik seks yang didakwa bahawa ini datangnya daripada Rasulullah. Tapi bagi saya agak sedih jugalah sebab dia letakkan gambar Kaabah dan juga kubah makam Rasulullah. Saya rasa ini satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Ya. Dan juga bagi saya patut dikeji. Penulisannya lebih berunsurkan penulisan Nobel Lucah, tapi dikaitkan dengan Allah dan Rasul. Dalam setiap ayat-ayat yang diselitkan di situ sangat tidak sesuai untuk bacaan anak-anak. Dan ini satu yang sangat membimbangkan kita lah. Kerana ada tertulis dekat situ maharnya RM100. Apa maksud mahar itu? Dia sebenarnya menjadi satu modus operandi mereka dengan mengeluarkan bahan begini dapat mengambil dana daripada ahli-ahli. Setiap ahli diwajibkan membelinya dengan harga RM100. Bayangkan kalau ahlinya ada 1,000 orang, berapa banyak dia orang dapat kumpul duit dengan hanya mengeluarkan satu kenyataan yang begini. Okey, baiklah. Soalan seterusnya, apakah punca pengikut cabang-cabang Al-Arqam ini berselindung di sebalik nama entiti lain ataupun perniagaan dan masih mengikut terunjuk balu Allahyarham Syahri? Sebenarnya masih ada serpihan. Mereka sebenarnya dilahirkan oleh bekas-bekas pemimpin ini adalah kerana mereka dah biasa hidup dalam keadaan mewah, hidup dalam keadaan menggunakan kepentingan ahli untuk kepentingan diri mereka, sehingga walaupun mereka keluar, mereka tetap meneruskan aktiviti-aktiviti seperti mengadakan rumah amal ataupun rumah anak yatim palsu ini. Sehingga saya sendiri, waktu saya pergi ke Mesir, isteri saya itu berada di Bait Hasanah. Itu adalah merupakan rumah amal yang ditubuhkan oleh Raba'ah, iaitu ketua rumah amal di Limpahan Kasih di Puchong. Dia menubuhkan rumah amal di luar negeri, di Mesir, mengatakan ini rumah anak yatim. Setiap pelajar Malaysia datang, diberi satu kad, minta Spidermo, kad satu sekler. Pelajar-pelajar Malaysia, saya telah maklumkan bahawa hati-hati dengan kumpulan ini, kerana menggunakan, mengeksploitasikan nama anak yatim demi untuk kepentingan mengisi tabung dana pertubuhan mereka. Okey, baiklah, saya teruskan dengan soalan yang terakhir. Okey, mengapa saudara tidak membuat laporan polis kepada ataupun Majlis Agama Islam apabila mendapat tahu mengenai ini? Sebenarnya saya masih lagi terkenangkan apa yang sedang berlaku pada saya Julai 2011, di mana saya sudah buat 5 laporan polis sebenarnya.
Saya dah buat 5 laporan polis, 1 report kepada Jabatan Agama mengenai pembabitkan kumpulan JSB dalam membawa lari isteri saya ke masjid. Tetapi saya tidak dapat pembelaan yang sebaiknya, di mana mereka mengaitkan itu adalah isu keluarga. Sedangkan saya kata ini adalah isu kumpulan yang mengikut ajaran yang sesat, yang tak betul, membawa lari bila mana saya keluar daripada kumpulan. Bukan sekadar isu keluarga seperti mana isu keluarga biasa, tapi adalah seolah-olah mereka menculik, mengambil isteri saya dengan mengatakan kepada saya, kalau kamu nak isteri kamu, kamu kena ikut balik kumpulan. Kalau kamu nak ikut, kamu ikut balik, saya bagi. Jadi saya dah buat 5 laporan polis. Bayangkan, sampai sekarang ada tindakan yang diambil. Jadi pada saya, apa pun yang saya dedahkan di sini, kalaupun tak dapat tempat, tapi saya tetap juga menimbangkan kepada apa yang sedang berlaku pada isteri saya dalam tekanan dan sebagainya, saya akan dedahkan kepada masyarakat supaya sama-sama menilai di manakah tindakan yang sepatutnya dibuat terhadap kumpulan ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri 9 soalan bermalam ini, saya nak bertanyakan sedikit harapan daripada saudara terhadap pendedahan begini kepada semua ahli-ahli Arkam ataupun umat Islam seluruhnya khususnya. Ya, saya terima kasih kerana diberi peluang untuk mendedahkan apa yang sedang berlaku dalam kumpulan JSB pimpinan Haji Jaam ini, di mana isteri saya merupakan salah seorang yang masih lagi berada di dalam kumpulan ini. Oleh kerana saya sangat simpati dengannya dan saya rasa terpanggil untuk saya mendedahkan bagaimana dia berada dalam kumpulan ini dalam keadaan tertekan sehingga sekarang masih belum boleh dibawa keluar daripada kumpulan ini. Dan saya berharap pihak berkuasa maupun pihak agama yang bertanggungjawab dengan agama dapat mengambil tindakan sewajarnya terhadap kumpulan ini. Baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Zawawi kerana sudi bersama-sama dalam 9 soalan, dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang diperjuangkan diberkati Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah, insyaAllah. Baiklah, kepada anda yang setia bersama kami daripada awal rancangan hingga ke akhir ini, terima kasih juga saya ucapkan kerana setia, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Sekian dari saya, Assalamualaikum dan selamat malam.